Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita tunggu sebentar, menanti rakan-rakan yang lain masuk insyaAllah. Baik, insyaAllah, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan kuliah tafsir kita surah Yasin, dan insyaAllah pagi ini kita masuk ayat yang ke-13. Seperti biasa kita baca dahulu insyaAllah ayat yang kita akan pelajari pada hari ini, dan kemudian barulah kita akan melihat kepada maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Sadaqallahul azim. Baik, hari ini insyaAllah kita cuba menghabiskan satu kisah daripada surah Yasin, iaitu kisah Habibun Najjar. Dan Habibun Najjar ini, oleh kerana kisahnya ada dalam surah Yasin, maka dipanggil juga dengan nama Sahibu Yasin, iaitu orang yang dalam kisah ataupun orang yang di dalam surah Yasin. Jadi kisahnya dalam surah Yasin bermula dengan ayat 13. Bermula dari ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah." Dan berikanlah ataupun buatlah suatu perumpamaan bagi mereka. Iaitu apa dia? Perumpamaan apa dia? Iaitu kisah ashabul qaryah, iaitu penduduk-penduduk suatu qaryah. Penduduk-penduduk qaryah. Iz ja'ahal mursalun. Ketika mana datang kepada qaryah ataupun kampung tersebut al-mursalun, orang-orang yang diutuskan. Jadi di awal kisah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kisah
Ashabul Qaryah atau kisah Habibun Najjar ini sebagai mathal, sebagai apa? Sebagai tamsilan, sebagai contoh, sebagai suatu kisah teladan. Teladan ke tauladan? Saya pun tak berapa ingat apa ni sebutan yang betul. Tauladan atau teladan. Kepada apa? Lahum, wadrib lahum, iaitu kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang musyrikin Quraisy atau makna yang lebih umum iaitu seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah Allah. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadikan kisah ini sebagai contoh buat kita semua. Sebagai pedoman buat kita semua. Jadi kalau kita baca Yasin, kita tak ambil tahu tentang kisah ni, makna kata perintah itu masih belum dilaksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampaikan, tapi kita yang belum mengambil pengajaran daripada kisah ni. Jadi insya-Allah hari ni kita cuba untuk menghabiskan kisah ni. Kalau tak habis, kita akan sambung lagi pada minggu akan datang. Baik. Ashabal Qaryah. Ya, contoh ataupun tamsilan yang nak dijadikan pedoman itu ialah tamsilan dari kisah Ashabal Qaryah, iaitu para penduduk Qaryah, para penduduk kampung. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala hanya menceritakan kepada kita bahawa mereka itu ialah penduduk kampung dan tidak dinyatakan di manakah kampung itu. Dan kisah itu bermula dengan izja ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka, datang kepada kampung tersebut al mursalun, iaitu orang-orang yang diutuskan. Maka di sini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah ataupun apakah di manakah terletaknya qaryah tersebut? Di manakah terletaknya kampung tersebut? Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan dalam tafsir-tafsir mereka bahawasanya qaryah yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam kisah ini ialah sebuah tempat, satu tempat yang namanya Antakiyah. Ataupun disebut sebagai Antakya dengan kaf, bukannya dengan ta, bukannya dengan ta. Antakya kalau dalam tafsir, tapi kalau sekarang ni mungkin dipanggil Antakya. Antakya ni terletak di mana? Setahu saya lah, wallahu alam, tempat ini terletak di antara Turki dan juga Syria. Dia belah selatan Turki, utara Syria. Sekarang ni wallahu alam, adakah tempat itu, Antakya itu termasuk dalam Turki atau Syria? Tapi mungkin bagi saya, wallahu alam, saya pun tak pernah pergi sana, Antakya itu mungkin sudah masuk dalam kawasan Turki. Jadi kebanyakan ulama tafsir mengatakan kisah Habibun Najjar ini berlaku di mana? Di Antakya. Di Antakya. Namun begitu, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama tafsir seperti mana kata Imam Qurtubi. Namun begitu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak berapa setuju dengan pandangan Imam Qurtubi. Kenapa? Kerana adalah beberapa sebab. Di antaranya ialah kata Imam Ibnu Katsir, penduduk Antakya, kan yang kita katakan tadi di selatan Turki, penduduk Antakya itu mereka memang sudah beriman dengan ajaran Nabi Isa AS. Mereka sudah pun menerima dan mengikuti ajaran Nabi Isa AS, ajaran yang asli pada awalnya lah. Dan mereka itu ialah Nasara. Jadi kat sini apa kemusykilannya? Kemusykilannya ialah kalau sekiranya Al-Mursalun itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang diutuskan oleh siapa? Oleh Nabi Isa AS, maka di sini berlaku percanggahan. Sebab apa? Sebab penduduk tu memang dah beriman, dah mengikut ajaran Nabi Isa AS. Kenapa Nabi Isa AS hantar mereka? Okeylah kalau hantar mereka untuk mengajarkan agama, tapi kenapa dalam kisah ini disebutkan bahawa penduduk tersebut menolaknya? Dan disebabkan mereka menolak, mereka dikenakan azab. Jadi kat sini nampak ada percanggahan. Ini yang pertama. Yang keduanya, kata Imam Ibnu Katsir dalam menolak dakwaan bahawa tempat yang dimaksudkan, qaryah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Antakya, kata Imam Ibnu Katsir, bahawasanya
Bahawasanya ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan lain-lain yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengazab orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah Taala tidak lagi menurunkan azab kepada kaum-kaum yang ingkar selepas zaman Nabi Musa. Lepas zaman Nabi Musa, kalau ada lagi kaum yang ingkar, maka Allah Taala tidak hantar lagi azab sebagaimana kaum-kaum yang sebelum Nabi Musa. Tidak ada lagi azab turun daripada langit atau digempakan bumi atau diterbalikkan bumi, tak ada lagi, atau ditiupkan angin yang kencang atau dihantar malaikat menjerit sehingga mati semuanya, tak ada. Tapi dalam kisah ini kita dapati bahawa mereka diazab oleh Allah Taala. Penduduk kampung tersebut diazab oleh Allah Taala dengan dihantar malaikat Jibril. Malaikat Jibril berteriak sekuatnya sehingga mati ke semuanya. Maka ini bercanggah dengan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahawa selepas Nabi Musa tak ada lagi orang yang ataupun golongan yang diazab kalau mereka ingkar. Kerana apa? Kerana selepas itu makna kata apabila tiba Nabi Muhammad SAW, maka Nabi SAW disyariatkan untuk berjihad. Maka jihad itulah yang mengambil tempat azab Allah Ta'ala. Jihad itulah yang menggantikan azab Allah Ta'ala. Maknanya azab turun daripada langit, azab macam zaman-zaman dulu tak ada lagi dah. Yang ada ialah Allah hantar ataupun Allah perintahkan Nabi SAW berjihad, memerangi musuh, dan dengan kekalahan itulah dia azab. Ini kalau mengikut riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi kalau kita lihat dalam kisah ni, bahawasanya kisah ni kalau ikutkan, dia pada zaman sebelum zaman Nabi SAW, iaitu zaman di antara Nabi Isa dan juga Nabi SAW. Dan kalau kita timbang dengan neraca riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, maka kita dapati ada percanggahan. Ada percanggahan. Maka kerana itu dikritik oleh Imam Ibn Katsir tentang penetapan tempat ini sebagai tempat yang dinamakan sebagai Antakya. Dan seterusnya, hujah yang ketiga kata Imam Ibn Katsir, bahawa tempat ini Antakya, kalau betul lah tempat yang dimaksudkan, qaryah yang dimaksudkan dalam kisah ini ialah Antakya, maka ini bercanggah dengan realiti. Bercanggah dengan waqi'. Kerana apa? Kerana secara realitinya tempat yang bernama Antakya yang didakwa itu, yang berada di selatan Turki, memang dalam sejarahnya tidak pernah diturunkan azab oleh Allah Ta'ala. Tidak pernah berlaku benda tu. Tidak pernah berlaku di mana ada suara yang bingit yang menyebabkan seluruh penduduk Antakya mati. Tak ada. Maka inilah hujah-hujah yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam menolak dakwaan bahawa qaryah yang dimaksudkan dalam ayat ini atau dalam kisah ini ialah Antakya, satu tempat di selatan Turki atau di utara Syria. Namun begitu, kita tetap menghormati pendapat yang mengatakan bahawa qaryah dalam kisah Habibun Najjar ini ialah Antakya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam kebanyakan tafsir, memang kebanyakan tafsir semua menyebutkan begitu, Antakya. Dalam Qurtubi ada sebut begitu. Dan juga dalam tafsir Al-Baghawi pun sebut begitu. Bahkan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Buraidah Ibnu Khusayb, Ikrimah, Qatadah, Az-Zuhri. Ini semua ulama-ulama salaf, sahabat dan tabi'in atau tabi'in. Mereka semua mengatakan bahawa tempat yang dimaksudkan, qaryah yang dimaksudkan ialah Antakya. Jadi dalam hal ini, apa pandangan kita, apa kita punya pendirian? Pendirian kita ialah kita ambil tahu dua-dua pendapat. Pendapat Ibn Katsir kita ambil tahu, dan pendapat yang kebanyakan ulama ni pun kita ambil tahu. Tapi kita janganlah tak perlulah kita sibuk membahaskan dengan panjang lebar. Cukup sekadar perbahasan yang ringan yang kita sebutkan tadi. Yang penting kita tahu kisah ni ialah pengajaran. Tempat tu tak kisahlah kat mana pun, tapi yang penting ada pengajaran. Dan sebelum saya terlupa, di samping Ibn Katsir, Syekh Tantawi juga cenderung kepada pendapat yang menafikan tempat itu ialah Antakya. Kerana apa? Kerana seperti mana kita sebutkan tadi,
Syekh Tontawi juga berpandangan demikian, kerana pada beliau, di sisi beliau, bila Quran tak sebut nama tempat, maka tak perlulah kita sibuk membincangkannya. Cuma kita tadi bincang juga kan, tapi maknanya bincang yang ringan-ringan je lah. Kita tidak mendalami sangat lah. Kan? Kata Syekh Tontawi, bila Allah Ta'ala tak sebut tentang tempat itu, maka yang penting ialah kita mengambil pengajaran sajalah. Kan? Itulah yang dikehendaki sebenarnya oleh Al-Quran, supaya kita mengambil pengajaran, bukannya kita menghabiskan masa dengan perbincangan yang sampingan. Baik. Tapi untuk tujuan belajar, elok kalau sekiranya kita namakan jugalah Antakya. Supaya apa? Supaya kita dapat bayangkan tempat. Kita dapat bayangkan kisah itu dengan terperinci. Dan kita mudah, bila saya nak sampaikan, saya akan sebut Antakya mudah. Mudah, lebih mudah sebab ada nama. Kalau tidak, kita akan ulang kampung itu, tempat itu. Jadi agak susah lah, kan? Jadi untuk pelajaran saja, maka kita guna pendapat yang kebanyakan ulama pegang, iaitu Al-Qaryah di situ ialah Antakya. Idh ja'ahal mursalun. Permulaan kisah itu ialah ketika mana datangnya kepada kampung itu al-mursalun, iaitu orang-orang yang diutuskan. Dan ulama berbeza pandangan. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mursalun? Adakah maksudnya mereka itu ialah rasul, para rasul yang diutuskan oleh Allah, atau mursalun itu maksudnya ialah orang-orang yang dihantar, jemaah dakwah yang dihantar oleh Nabi Isa AS kepada penduduk Antakya? Maka Imam Qurtubi kata memang ada dua pendapat. Satu pendapat cenderung pada apa yang kita sebutkan tadi, dan satu lagi mengatakan begini, kedua-dua itu ada ulama yang menyokongnya. Di antara ulama yang menyokong, yang mengatakan bahawa mursalun itu ialah orang-orang yang dilantik sebagai rasul oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang hantar mereka. Antara yang berpegang demikian ialah Imam Ibn Kathir dan juga Abu Aliyah di kalangan tabi'in. Dan di antara ulama yang berpegang bahawasanya mereka itu bukanlah rasul-rasul Allah, utusan Allah, tetapi mereka itu ialah pendakwah-pendakwah yang diutuskan oleh Nabi Isa. Di antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah Imam Al-Baghawi dan juga Qatadah di kalangan tabi'in. Maknanya ada dua pendapat. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iz arsalna ilaihim. Lupa pula. Baik, tak apa, kita mula dulu. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ketika mana kami, kata Allah Ta'ala, mengutuskan kepada mereka dua orang. Allah hantar dua orang. Ayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa Rasul-Rasul itu ialah Rasulullah, utusan Allah, itu lebih kuat. Kerana apa? Kerana Allah sendiri mengatakan إذ arsalna, ketika kami mengutuskan. Allah yang utuskan. Jadi maknanya mereka ni rasul-rasul Allah. Bukannya utusan-utusan yang dihantar oleh Nabi Isa untuk berdakwah. Allah kata ketika mana kami mengutuskan kepada mereka ithnain, dua orang rasul, fakadzabuhuma, lalu penduduk kampung tersebut telah mendustakan mereka berdua. Didustakan, ditolak mentah-mentah dua orang rasul tadi. Fa'azzazna bithalith, lalu kami menguatkan mereka, kami menguatkan yang dua orang tadi dengan yang ketiga. Maknanya dua orang itu dibunuh, maka Allah Ta'ala hantar seorang lagi. Maknanya tiga lah semuanya. Fa'azzazna bithalith. Tiga orang dihantar ke kampung tersebut. Faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya, maka lalu mereka, iaitu ketiga-tiga orang rasul itu mengatakan, sesungguhnya kami semua ini adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Dalam kitab-kitab tafsir ada disebutkan tentang nama-nama tiga orang rasul ni. Ada yang mengatakan bahawa nama mereka tiga orang rasul itu ialah Sadiq, Saduq dan Shalom. Shin, Lam, Waw, Mim. Ini ialah pendapat Imam Tabari. Dan di sebalik pendapat itu pastinya ada riwayatnya lah.
Kan? Imam Tabari kata Sadiq, Saduq dan juga Shalum dalam tafsirnya. Dan ada riwayat daripada Syuaib Al-Jubabi ataupun Al-Jabbabi ke Al-Jubabi ke Jibabi, wallahu alam. Syuaib Al-Jubabi mungkin. Kata beliau nama rasul-rasul itu ialah siapa dia? Syam'un, Yuhanna dan juga Bulus. Ni kalau tengok nama ni dia ke arah nama orang putih ataupun nama-nama Bani Israel. Kalau tadi Sadiq, Saduq macam Arab sikit. Tapi nama tak penting lah, hanya sekadar kita ambil tahu sahaja. Bukan kita nak pegang sangat pun. Yang penting 3 orang rasul dihantar, lalu mereka kata bahawa sesungguhnya kami ini adalah rasul yang diutuskan kepada kamu semua, wahai penduduk kampung. Ya. Lalu apa yang mereka buat? Kampung tadi tu, kampung itu dia ada raja. Ya, dia ada raja. Rajanya namanya Antokis. Ataupun dalam tafsir Qurtubi lain sikit sebutannya. Qaf tu ditukar dengan kha. Tapi yang dalam Ibnu Katsir namanya ialah Antokis Ibnu Antokis juga Ibnu Antokis. 3 kali. 3 beranak nama Antokis. Kerana memang kebiasaan raja-raja ni memang mereka akan ulang nama-nama datuk-datuk mereka. Sebab tu ada Sultan begini-gini 1, Sultan Ahmad 2, Sultan Ahmad 3. Begitu kan. Zaman dulu pun sama. Antokis bin Antokis bin Antokis. Dan raja ni masalahnya ialah dia ni menyembah berhala. Maka penduduk tu memang tak beriman lah. Kalau raja dah jahat, maka rakyat lagi jahat. Kalau raja dah kafir, maka rakyat lagi kafir. Ya, sebab tu penting raja. Jadi kemudiannya qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kata penduduk kampung itu, ya, tidaklah kamu semua melainkan hanya manusia seperti kami. Kamu ni sama je manusia macam kami. Kan? Apa bezanya kamu dengan kami? Kenapa kamu kata kamu ni adalah rasul? Kamu sama je macam kami, tak ada beza pun. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Penduduk kampung itu kata, dan tidaklah Ar-Rahman, iaitu Allah, tidaklah Ar-Rahman itu menurunkan sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala tak hantar pun Nabi macam kamu ni. Kamu mendakwa kamu ni Rasul. Allah Ta'ala tak hantar pun Nabi, tak hantar pun Rasul macam kamu ni. In antum illa takzibun. Hanya senya ataupun tidaklah kamu ini melainkan hanyalah sekadar menipu sahaja. Maknanya kamu ni tak ada lain. Menipu semata-mata. Dakwaan kamu tu tipu semata-mata. Maknanya apa? Maknanya mereka ni mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul. Mereka menolak dakwah para Rasul. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana jawapan yang diberikan oleh para Rasul apabila mereka didustakan. Ya. Di sini kita boleh ambil pengajaran. Apa kata mereka? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata para rasul, Tuhan kami mengetahui bahawasanya kami ini adalah benar-benar rasul yang diutuskan kepada kamu semua. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah wajib ke atas kami melainkan hanya sekadar menyampaikan dengan penyampaian yang jelas kepada kamu. Ini maknanya apa? Maknanya para rasul apabila mereka didustakan, mereka tak marah, mereka tidak melenting, mereka tidak mengamuk dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka tenang dan mereka sekadar memberitahu, tak apalah. Kalau kamu tak percaya, Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya kami ini benar-benar rasulnya. Dan kami tak ada apa-apa pun. Tidak ada apa yang kami nak. Sebab wama alaina illal balaghul mubin. Yang wajib ke atas kami hanyalah menyampaikan sahaja. Inilah yang perlu diambil pengajaran oleh para pendakwah. Apabila mereka ni ditolak dan sebagainya, maka jangan melenting. Jangan melenting, jangan berputus asa, jangan sedih, jangan marah pun jangan. Sebaliknya relax, tenang. Sebab apa? Sebab kerja kita sebagai pendakwah hanyalah menyampaikan saja. Kita sampaikan saja. Yang memberi hidayah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak terima, terima.
Siapa tak nak, maka kita doakan kebaikan. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka. Dan kalau mereka mendapat hidayah, pasti mereka akan jadi lebih baik dan mungkin juga lebih baik daripada kita sendiri. Ya, maka sifat para rasul yang 3 ini sangat perlu diambil pengajaran. Ya. Kemudian orang-orang kampung tadi tu, orang kampung itu saya kata kalau dalam pengajaran eloknya kita namakan terus orang-orang kampung Antakia tu. Mereka apabila mendengar jawapan para rasul yang tenang, yang tidak menyakitkan hati, sepatutnya lah mereka tidak sakit hati, sepatutnya juga mereka tidak melawan, mereka tidak membalas. Tetapi inilah masalahnya, bila dah dijawab dengan baik-baik, dah cakap terang-terang dengan baik-baik, tapi mereka balas dengan kekejian. Lalu mereka apa? Mereka melemparkan tuduhan kepada para rasul tersebut. Ya, mereka mengatakan bahawa para rasul itu datang membawa malang, membawa kesialan. Tahu tak membawa kesialan? Kan? Maksudnya macam bawa suai, orang kata. Apa kata mereka? Qalu inna tatayyarna bikum. Kata mereka, iaitu kata penduduk kampung tersebut, sesungguhnya kami mendapat malang dengan sebab kamu. Kami ni, kata orang kampung itu, kami ni mendapat malang, mendapat suai, mendapat sial disebabkan bikum, dengan sebab kehadiran kamu ni. Ini masalah. Mereka bukan sahaja tak menerima dakwah, tetapi mereka menuduh para rasul membawa sial, membawa malang. Apa-apa musibah yang datang, mereka kata ini sebab kamu lah ni. Sebab kamu duduk kampung sini, sebab kamu datang sini, orang luar datang sini berdakwah di tempat kami ni, kampung kami jadi macam ni. Qatadah menjelaskan maksud kata-kata mereka ialah mereka nak katakan bahawa in asabna syarrun fa innama huwa min ajlikum. Kalau datang tertimpa kepada kami suatu keburukan, maka tidak ada lain, ini adalah disebabkan kamu. Inilah maksudnya qalu inna tatayyarna bikum. Begitu dahsyat tuduhan mereka. Ya. Lalu kata mereka lagi, kata penduduk kampung, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kata mereka, kalau sekiranya kamu, wahai para rasul yang mendakwa rasul, kalau kamu tidak berhenti dakwah, maka pasti kami akan lanarjumannakum, kami pasti akan merejam kamu. Kami pasti akan merejam kamu. Merejam di sini ada dua tafsiran ulama. Qatadah mengatakan maksud rejam ni ialah rejam dengan makna zahir, iaitu rejam dengan menggunakan batu. Manakala Mujahid mengatakan rejam di sini maksudnya ialah melemparkan. Maka kata beliau melemparkan dengan cercaan. Lanarjumannakum, kata Mujahid, bisyatmi, iaitu rejam dengan kata-kata yang keji, kesat. Kalau kamu tidak berhenti dakwah, kami akan caci maki kamu, kami akan kutuk kamu, kami akan cerca kamu, kami akan begini-begini dengan lidah kami. Tapi kalau mengikut Qatadah, rejam itu ialah rejam dengan sebenar-benarnya, dengan batu. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Dan pasti kamu akan dan pasti azab yang pedih daripada kami akan menimpa, akan menyentuh kamu. Mereka bukan sahaja menolak para rasul, bahkan mereka mengugut para rasul. Kalau kamu tak berhenti dakwah, kami akan mengenakan azab kepada kamu. Lalu apa kata para rasul? Apa jawapan mereka? Qalu ta'irukum ma'akum. Kata mereka, iaitu kata para rasul, ta'irukum ma'akum. Maksudnya ialah kesialan dan kemalangan. Malang itu ialah bersama dengan kamu. Maknanya dia kata begini, kamu kata kami yang membawa malang. Tak, sebenarnya malang itu kamu sendiri. Malang, sial itu kalau berlaku keburukan, musibah, kalau menimpa kamu, maka itu bukan daripada kami, itu ma'akum. Itu ialah disebabkan kamu sendiri, disebabkan amalan-amalan kamu sendiri. Ya. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Adakah disebabkan kamu diperingatkan?
Maksudnya, adakah disebabkan kamu diperingatkan kepada Allah, kamu didakwah, lalu kamu mengatakan bahawa kamu ditimpa malang? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu semua adalah suatu kaum yang telah melampaui batas. Jadi kalau kita lihat di sini, in dzukirtum, dia sebenarnya adalah syarat. Maka jawabus syarti tak ada dalam ni. Telah dihazafkan, maka takdirnya, takdir kalamnya, kata Syekh Tantawi, maksudnya ialah in wu'iztum wa dzukirtum bil haqqi wa khuwiftum min iqabillah tatayyartum wa tasya'amtum. Adakah apabila kamu, disebabkan kamu, ataupun apabila kamu diberikan mau'izah, diberikan peringatan dengan kebenaran dan ditakut-takutkan, maknanya diberikan peringatan tentang azab Allah, lalu tatayyartum, lalu kamu merasakan kamu mendapat malang, mendapat kesialan, mendapat keburukan. Lalu jawab apa? Allah Ta'ala berfirman, mereka berkata, bal antum qaumun musrifun. Kamu ni memang benar-benar telah melampaui batas. Kemudian datanglah hero, datanglah watak utama dalam kisah ini, sehingga kisah ini diberi nama dengan nama beliau, iaitu Habibun Najjar. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Dan datanglah daripada sejauh ataupun hujung kota, datanglah daripada hujung Madinah, rajulun yas'a, seorang lelaki yang bergegas. Jadi dalam tafsir dibahaskan, kenapa pada awal kisah itu Allah kata qaryah, kan? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tapi dalam ayat 20 ini Allah kata waja'a min aqsal Madinah, datang daripada hujung kota, dari hujung Madinah. Nampak seolah-olah macam bercanggah. Sebenarnya tidak ada percanggahan. Kata Syekh Tantawi, pertamanya kita kena faham, Madinah ni dia lebih besar daripada qaryah. Contohnya kita sekarang ni kan, di Kubak Center ni, di kampung Sungai Ramal. Jadi kampung Sungai Ramal ni ialah qaryah. Madinahnya apa dia? Madinahnya ialah Kajang. Kajang ni lah Madinahnya. Jadi Madinah lebih besar daripada qaryah. Qaryah duduk dalam Madinah. Qaryah itu dia adalah sebahagian daripada Madinah. Madinah ni ialah sempadan besar. Jadi adakah terdapat percanggahan? Kata Syekh Tantawi, tidak ada sebenarnya percanggahan. Mula-mula Allah kata qaryah sebab memang 3 orang Rasul itu dihantar kepada satu kampung, berdakwah di satu kampung. Tapi yang Habibun Najjar ini, dia datang daripada hujung kota. Kalau macam kita ni, kita kata macam contohnya hujung Bandar Baru Bangi ataupun hujung Kajang. Kita punya mukim kita Kajang, kan? Kata Syekh Tantawi, ini sebenarnya memberi isyarat bahawa cerita tentang atau berita tentang Nabi-Nabi 3 orang Rasul ini telah tersebar sehingga keluar daripada kampung, dan akhirnya cerita itu pergi ke seluruh Madinah. Kampung kecil kan? Jadi cerita itu bukan sahaja tersebar dalam kampung, bahkan keluar daripada sempadan kampung, masuk kepada Madinah pula. Madinah lebih besar. Dan bukan sahaja tersebar ke Madinah, bahkan tersebar sampai ke hujung Madinah, sampai ke hujung Kajang contohnya kita kata. Walaupun cerita tu di Sungai Ramal, tapi cerita tu tersebar sampai ke hujung Kajang. Maka orang yang di hujung Kajang datang ke Sungai Ramal nak tengok. Itu ibaratnya lah, contohnya. Maka disebutkan di sini bahawa ayat ini menunjukkan bahawa cerita tentang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ini telah tersebar sehingga keluar daripada qaryah, bahkan pergi pula kepada sempadan yang lebih besar, iaitu Madinah. Maka sampai ke pengetahuan seorang lelaki itu bila dia tahu ada Rasul-Rasul yang didustakan, yang ditentang, maka dia datang ke kampung tersebut untuk menyelamatkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu.
Maka dalam Quran Allah Ta'ala kata, waja'a min aqsal Madinah, dan datanglah daripada hujung Madinah, hujung kota, seorang lelaki, yas'a, dalam keadaan dia datang dalam keadaan bergesa-gesa, bersegera. Baik, seorang lelaki yang disebutkan dalam ayat ini memang kebanyakan dalam tafsir saya kira tidak ada khilaf. Ya, memang namanya ialah Habib. Namanya ialah Habib. Cuma bezanya pada bin dia. Maka kalau mengikut riwayat Ibn Abbas, Mujahid, Muqatil, kata mereka Habib bin Israel nama dia. Habib bin Israel. Manakala kata Imam Qurtubi namanya ialah Habib bin Murri. Habib bin Murri. Baik. Dan Habib ini dipanggil nama gelaran ialah Habibun Najjar. Habib si tukang kayu. An-Najjar maksudnya ialah si tukang kayu. Dan para ulama tafsir berbeza pendapat dalam menentukan pekerjaan, profession Habib ini. Ada yang kata bahawa beliau ini ialah tukang kayu, kerana itu dinamakan dengan Habibun Najjar. Dan ada juga yang mengatakan bahawa beliau ini kerjanya ialah membuat kain sutera. Ini maknanya kerja kampung lah, kerja-kerja kampung, kerja-kerja yang di desa. Ada juga yang mengatakan bahawa kerjanya ialah tukang kasut. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kerjanya ialah tukang gunting. Tukang gunting. Ada 4 lah maknanya. Dan kesemua pendapat ni ada riwayat yang dijadikan sokongan. Cuma kata Imam Ibn Kathir, kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, tidak ada sanad yang sahih bagi pendapat-pendapat tersebut. Tapi kebanyakan ulama memang mengatakan bahawa beliau ini kerjanya ialah najjarah, iaitu tukang kayu. Ya. Bidangnya nama najjarah. Tapi kalau orang ini nak dipanggil najjar, maka dipanggil sebagai Habibun Najjar. Dan kalau mengikut Ibn Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, ya, mereka mengatakan bahawa Habibun Najjar ini ialah seorang lelaki yang ditimpa penyakit kusta. Ya, kalau kita tengok orang yang penyakit kusta ni, kita tahulah bagaimana keadaan dia kan. Masyarakat akan menjauhi dia dan sebagainya. Dan juga beliau ini, kata Ibn Abbas dan lain-lain, beliau ini banyak bersedekah, rajin bersedekah. Apabila dia dapat pendapatan, separuh daripada pendapatannya akan disedekahkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkanlah, ada ke zaman sekarang ni orang yang bersedekah dengan separuh pendapatan dia? Kalau gaji 3,000 contohnya, 1,500 untuk sedekah. Saya kira mungkin tak ada lah. Kalau ada pun mungkin 1/5 ataupun 1/10 daripada gaji disedekahkan. Tapi kalau 1/2, Masya Allah, ini memang sangat sangat ajaib. Memang menunjukkan kekuatan iman bila mana seorang itu bersedekah dengan separuh daripada pendapatan dia, daripada gaji dia. Dan kalau kita lihat latar belakang Habibun Najjar ini, kesemuanya itu menunjukkan bahawa beliau ini ialah orang biasa, orang yang tidak ada jawatan, orang yang suaranya itu tidak didengari, orang yang pendapatnya tidak diambil kira dalam masyarakat. Kerana apa? Pertamanya Allah kata bahawa dia adalah dari hujung kota. Maknanya bukan duduk di tengah-tengah bandar, dia adalah orang yang di hujung kota, jauh daripada penempatan awam. Yang keduanya ialah kalau kita lihat, pekerjaannya ialah pekerjaan yang mana kata pada pandangan manusia lah kan. Pada pandangan penilaian Allah Ta'ala tak ada masalah kerja apa pun, yang penting halal. Tapi pada pandangan manusia yang melihat secara duniawi, kerja-kerja ni semua ni, tukang kayu, tukang kasut dan sebagainya, ini menunjukkan bahawa Habibun Najjar ni ialah orang yang memang rakyat marahin. Memang orang yang memang betul-betul dalam keadaan makna kata rakyat bawah. Kalau pada pandangan duniawi lah, makna kata memang rakyat yang memang tidak ada jawatan, memang rakyat biasa, sangat-sangat biasa, sangat simple. Sangat simple. Dan yang ketiga, kalau kita lihat, dia kusta pula. Lagilah. Orang kusta ni, orang yang ada penyakit kulit, biasanya orang tak akan bawa dia ke mana-mana. Kan? Dia akan menyendiri, dia akan duduk berseorangan diri. Kerana apa? Kerana keadaan kulit dia tu. Ya, jadi orang macam ni, Allah nak beritahu pada kita bahawa orang macam ni pun kalau dia mengikuti kebenaran, Allah Ta'ala akan naikkan darjatnya. Allah akan muliakan dia, dan kisahnya itu dirakamkan dalam Quran. Maka lelaki tadi, Habibun Najjar, datang daripada tempat dia
bergegas-gegas. Yas'a. Yas'a itu sangat penting. Kerana apa? Kerana itu menunjukkan bahawa beliau ini, Habibun Najjar ini, mempunyai sifat berani, sifat bersegera ke arah kebaikan, mempunyai sifat untuk membela kebenaran dengan segera tanpa bertangguh. Ya. Dia lari, dia apa? Maknanya bersegera dari tempat dia menuju ke tempat di mana 3 orang rasul itu didustakan. Lalu dia kata, Habibun Najjar kata kepada kaum dia, penduduk Antakya, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia berkata, wahai kaumku, ikutlah para rasul. Ikutlah mereka ni. Buat apa kamu halang dia, buat apa kamu ancam dia, buat apa kamu ugut dia. Ikutlah, mereka ni mursalun, mereka ni rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta daripada kamu sebarang upah, dan sedangkan mereka itulah golongan yang mendapat petunjuk. Ya. Kenapa tiba-tiba Habibun Najjar cerita tentang upah? Kenapa Habibun Najjar kata ikutlah mereka, mereka ni tak minta upah? Kenapa? Kata pengarang tafsir Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa Habibun Najjar mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, kerana nak bagi tahu pada penduduk Antakya tu, jangan kamu rasa rugi dengan mengikuti para rasul. Tak rugi pun kamu ikut para rasul. Sebab kalau kamu ikut para rasul, tidak akan berkurang pun harta duniawi kamu. Sebab apa? Sebab mereka tak minta upah. Mereka tidak minta upah. Bukannya mereka datang, sekali ceramah mereka minta 3,000. Ataupun sekali mereka buat dakwah rumah ke rumah, mereka minta setiap rumah bayar RM50. Tak ada. Jadi kalau kamu ikut para rasul ni, apa yang masalah sangat? Apa yang ruginya? Kerana itulah Habibun Najjar mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah mereka ni. Mereka ni tak minta upah pun. Apa yang susah sangat? Apa yang rugi sangat kamu kalau kamu ikut mereka? Ya. Kemudian kata Habibun Najjar lagi, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ya, tidak ada alasan bagiku. وَمَا لِي, kenapa tidak aku? Maknanya apa alasan aku? Tak ada alasan. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah memfitrahkan, yang telah memberikan, menciptakan aku dengan fitrah. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Jadi Habibun Najjar dia pula mula berdakwah kepada penduduk kaum dia. Dia kata, aku ni siapalah aku? Apa alasan aku di hadapan Allah nanti? Ya, kalau sekiranya aku tidak menyembah Allah yang telah memberikan fitrah kepada aku, telah menciptakan aku tidak ada alasan di mahkamah Allah Taala. Maka kerana itu tidak patut aku tidak menyembah Allah Taala. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kata Habibun Najjar lagi, adakah patut aku ni mengambil selain daripada Allah Tuhan-Tuhan yang lain? Adakah patut aku ni menyembah Tuhan lain selain daripada Allah? Yuridni ar-rahmanu bidur, kalaulah ar-rahman mengkehendaki sebarang mudarat, maknanya sekiranya ar-rahman itu nak menimpakan ke atasku musibah, mudarat, la tughni anni syafa'atuhum, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, Tuhan-Tuhan selain Allah itu sedikit pun tidak akan dapat menyelamatkan aku, wala yunqidhun, dan tidak akan melepaskan aku. Maknanya Habibun Najjar dia pun berdakwah. Dia kata, kalau aku sembah Tuhan-Tuhan ini, patung-patung yang kamu sembah ni, ya, kalau Allah Ta'ala nak menimpakan musibah kepada aku, ni patung-patung ni semua boleh bagi syafaat ke? Patung-patung ni semua, Tuhan-Tuhan lain ni boleh bagi pertolongan ke? Boleh yungkizun ke? Boleh memberikan kelepasan ke? Tak boleh. Tak boleh. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku ikutlah kamu ni, kalau aku sembah juga Tuhan-Tuhan yang lain ini, inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya aku ni berada dalam kesesatan yang nyata.
Maka setelah Habibun Najjar berdakwah, memberikan hujah, logik, mantik. Ya, sebab tu kalau kita nak berdakwah, di samping ayat Quran, kita juga kena bagi hujah, logik macam seperti mana Habibun Najjar. Kan, dia bagi hujah yang logik, yang akal boleh terima. Kan, akal kita boleh menerima. Memang sepatutnya menerima, ya, bahawasanya berhala-berhala, patung-patung, makhluk-makhluk yang memang tidak berkuasa, memang tidak layak menjadi Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala nak timpakan mudarat, maka satu pun tidak akan dapat memberikan syafaat. Sebarang makhluk pun tidak akan dapat memberikan pertolongan. Setelah dia dakwah kaum dia, maka Habibun Najjar pun mengisytiharkan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu semua, iaitu dengan Allah. Aku beriman dengan pencipta kamu semua, iaitu Allah Ta'ala. Fasma'un, maka dengarlah perkataanku. Ni aku nak bagi tahu kamu, dengar baik-baik. Aku sekarang ni mengisytiharkan bahawa aku beriman dengan Rabb kamu, dengan zat dengan Tuhan yang menciptakan kamu, iaitu dengan Allah. Aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fasma'un, maka dengarlah. Kamu semua dengar apa yang aku cakap. Jadi ayat ini boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran, ya. Boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Kata Imam Ibn Katsir, boleh ditafsirkan bahawa inni amantu bi rabbikum fasma'un ini, ucapan ini ditujukan kepada kaum Antakya tadi. Wahai penduduk Antakya, aku sekarang membuat pengisytiharan bahawa aku beriman dengan yang menciptakan kamu, iaitu Allah, maka hendaklah kamu semua mendengar perkataanku. Maknanya kamu semua kena ikut cakap aku. Aku ni beriman. Ini satu tafsiran. Tafsiran kedua, kata Imam Ibn Katsir, boleh juga ditafsirkan bahawasanya inni amantu bi rabbikum fasma'un itu adalah ucapan Habibun Najjar kepada siapa? Kepada rasul yang 3 orang tadi. Sebab itu dia kata bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan kamu. Tuhan kamu tu siapa? Tuhan kamu itu ialah Tuhan rasul-rasul tadi. Kalau dikata bi rabbikum kepada orang-orang Antakya tadi, boleh jadi akan disalah tafsirkan, maksudnya ialah dia beriman dengan berhala. Kan? Jadi kalau mengikut Imam Ibn Katsir, tafsiran kedua tadi lebih zahir, lebih jelas. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Habibun Najjar mengatakan kepada 3 orang rasul, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, iaitu Allah. Tuhan kamu, wahai para rasul, iaitu Allah. Fasma'un, maka dengarkanlah wahai para rasul. Kalau mengikut tafsiran kedua ni, fasma'un di sini maksudnya ialah hendaklah kamu semua wahai para rasul menjadi saksi di akhirat nanti bahawasanya aku ni adalah di kalangan orang beriman. Dia minta supaya para rasul nanti di akhirat menjadi saksi di mahkamah Allah Ta'ala bahawasanya Habibun Najjar ini orang yang beriman. Kalau mengikut tafsiran kedua ini lebih jelas dan lebih sedap sebenarnya kalau ditafsirkan dengan tafsiran begini. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian kata kata firman Allah Subhanahu wa taala lagi, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kamu ke dalam syurga. Ya Allah. Ya, masuklah kamu ke dalam syurga. Bila dikatakan begini, maksudnya apa? Maksudnya ialah, ya, kata Imam Al-Alusi, yang zahir daripada kata-kata ini, qila dkhulil jannah, zahir daripada ayat ini bahawasanya Habibun Najjar itu diizinkan masuk dalam syurga. Bila diizinkan masuk dalam syurga, kita ni manusia mana boleh masuk syurga melainkan mati. Maka ayat ini menunjukkan bahawa akhirnya Habibun Najjar mati. Habibun Najjar mati. Dalam Quran tak disebut jelas bagaimana dia mati, bagaimana dia dibunuh, tak disebutkan. Tapi dalam tafsir daripada riwayat para salafus soleh ada diberitahu bahawa Habibun Najjar ini telah dibunuh dengan kejam oleh kaum dia. Kaum dia tak puas hati. Sebab kaumnya nak menolak 3 orang rasul ni, tapi Habibun Najjar datang dan backup
membela 3 orang rasul ini, maka kaum tadi iaitu penduduk Antakya telah mengazab, telah menyeksa Habibun Najjar dengan dahsyatnya, ya. Dan bagaimana beliau diseksa sehingga mati, ini memang ada terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tafsir. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menurut riwayat Ibnu Ishaq, penduduk Antakya tu telah buat apa? Dia kata penduduk Antakya telah memijak dengan kaki-kaki mereka. Mereka telah memijak Habibun Najjar sehingga terkeluar isi perut Habibun Najjar melalui duburnya. Ya Allah. Ya, penduduk kampung tadi, Antakya tadi, dia pijak Habibun Najjar sehingga terkeluar isi perut Habibun Najjar daripada duburnya. Ya Allah. Maknanya kata kuatlah pijak tu, bukan sebarang pijak. Ya. Dan kemudiannya dibuang mayatnya itu di dalam telaga, dalam perigi. Dan kata Al-Kalbi pula, ya, bagaimana dia diseksa, dia telah penduduk kampung tadi telah mengorek satu lubang dan kemudian memasukkan Habibun Najjar ke dalamnya dan ditimbus hidup-hidup. Maka matilah dia kerana ditimbus dengan tanah. Dan kata As-Suddi pula, Habibun Najjar telah direjam, telah dibaling dengan batu sehingga mati. Kata Al-Hasan pula, Habibun Najjar telah dibakar dan kemudian apabila rentung, mayatnya tadi telah digantung di pintu ataupun di pagar Madinah, di pagar kota. Kota zaman dulu kan dia ada pagar kan, ada tembok. Maka digantung mayatnya itu. Mungkin sebagai pengajaran buat yang lain. Tapi akhirnya yang lain semua mati kerana diazab oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, pendapat yang kelima lah. Semua ada 5 pendapat. Pendapat kelima seperti mana yang disebutkan dalam tafsir Qurtubi, dikatakan juga bahawa Habibun Najjar ini telah digergaji sehingga terbelah di antara 2 kakinya. Maknanya antara 2 kaki ini terbelah sehingga ke atas. Maknanya badannya itu terbelah 2 disebabkan gergaji. Jadi banyak pendapat, banyak riwayat. Mungkin kita boleh katakan di sini bahawa kesemua itu mungkin berlaku dalam satu kisah ni. Mungkin pada awalnya Habibun Najjar itu dimasukkan dipijak dahulu sebagaimana kata Ibnu Abbas. Kemudian apabila nyawanya sudah nyawa-nyawa ikan, mungkin dimasukkan ke dalam perigi. Dan perigi itu ialah dalam masa yang sama, perigi juga adalah lubang. Kalau mengikut Al-Kalbi, dia dimasukkan ke dalam lubang. Dan kemudiannya dalam keadaan nyawa-nyawa ikan tu mungkin dia direjam sehingga mati. Kemudian selepas itu mayatnya itu digergaji, dipotong 2, kemudian dibakar, kemudian digantung di tembok-tembok kota. Jadi kalau kita gabungkan semua tu, ada kemungkinan, wallahualam, ada kemungkinan kesemua riwayat itu benar. Ya, maknanya ada orang yang melihat dia digergaji, ada orang yang dilihat dia dibakar, ada orang yang melihat bahawa Habibun Najjar itu direjam dengan batu. Jadi bila masing-masing meriwayatkan apa yang mereka lihat, itulah yang menyebabkan berlakunya perbezaan riwayat tentang bagaimana Habibun Najjar diseksa. Tapi kalau kita, wallahualam lah, ini yang mungkin yang saya nampak lah. Kalau kita nak gabungkan semua riwayat tadi, mungkin kita boleh katakan kesemuanya itu berlaku kepada Habibun Najjar. Maka dapat kita buat kesimpulan bahawa Habibun Najjar telah diseksa sehingga mati dengan penuh, dengan seksaan yang sangat menyayat hati. Kalau kita dapat bayangkan, maka pasti kita akan merasa sedih lah. Kerana tak sampai hati lah. Walaupun macam mana sekalipun orang tu, kita tak sampai hati nak buat seseorang yang baik, yang banyak bersedekah dengan cara begini. Ya. Maka akhirnya meninggal dunia, mati dia syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia mati, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kamu ke dalam syurga. Inilah ganjaran bagi orang yang mati syahid. Ya, bila dia mati saja, dia akan terus masuk syurga. Lalu apabila dia masuk syurga, apa yang Habibun Najjar kata? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata Habibun Najjar, alangkah baiknya kalau sekiranya kaumku mengetahui. Ya Allah. Habibun Najjar ni nak kata punya baiknya dia. Setelah dia mati dan dia diberikan syurga,
dia masih lagi berharap agar dia dapat menyampaikan kebenaran kepada kaum dia. Dia kata alangkah baiknya kalau kaumku sekarang ni mereka mengetahui di manakah tempat aku. Kalaulah mereka ni semua mengetahui bahawa aku ni sekarang di dalam syurga, pasti mereka semua akan beriman. Maka kerana itulah Ibnu Abbas kata Habibun Najjar itu nasaha qaumahu hayyan wa mayyita. Habibun Najjar itu telah menasihati kaumnya semasa hidup dan juga semasa mati. Maksudnya apa? Semasa dia hidup, dia telah menasihati kaumnya agar beriman dan menerima ajaran para rasul. Setelah dia mati pun, masih lagi jiwa dakwahnya berkobar-kobar. Dia ingin menasihati, ni dah lepas mati dah ni, dia ingin menasihati kaumnya agar kaumnya itu melihat apa yang berlaku pada dirinya, nikmat syurga yang diperolehinya, supaya mudah-mudahan kaumnya itu beriman kepada Allah Ta'ala. Nasaha qaumahu hayyan wa mayyita. Dan kalau kita lihat dalam cerita ini, Habibun Najjar kenapa dia tak melawan? Dia pun lelaki, kan? Jadi boleh sahaja dia melawan, tapi kenapa dia tidak melawan? Maka kata Az-Zamakhsyari di sini menunjukkan bahawa wajibnya kita ni menahan kemarahan daripada perangai orang-orang jahil. Sebab mereka jahil. Mereka menganggap mereka di pihak yang benar. Jadi Habibun Najjar tak melawan. Habibun Najjar sabar, menahan seksaan yang dikenakan kepada beliau. Dan beliau menganggap ini adalah suatu ujian daripada Allah Ta'ala. Maka begitulah juga kita. Walaupun kita di pihak yang benar, tapi kadang-kadang kita terpaksa juga sabar di atas perangai orang-orang jahil. Kalau kita melawan juga, maka tidak ada bezalah di antara kita dan juga perangai-perangai orang jahil. Ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Allah kata, dan tidaklah kami menurunkan ke atas kaumnya selepas ketiadaannya. Dan tidaklah kami menurunkan apa dia? Min jundin minas sama. Tentera-tentera daripada langit, dan tidak patut kami menurunkan. Allah kata, kami ni kami ni, kata Allah Ta'ala, kami ni tak payahlah nak turunkan tentera ataupun malaikat-malaikat daripada langit untuk membalas kematian Habibun Najjar. Kami tak perlu, untuk kami mengazab, menghukum penduduk Antakya, penduduk kampung ni, kami tak perlu pun hantar tentera yang banyak, yang ramai untuk mengazab mereka. Habis tu apa nak buat? Apa yang Allah buat? In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Hanya senya diazab mereka itu dengan dihantar sayhatan wahidah. Satu suara sahaja, satu pekik, suatu bunyi, suatu suara yang bertempik. Fa idahum khamidun. Lalu apabila mereka mendengar suara tersebut, khamidun, semua mereka mati. Ini balasan bagi penduduk Antakya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan dinukilkan daripada sebahagian ahli tafsir bahawasanya berkenaan dengan ayat ini, in kanat illa sayhatan wahidah, berkenaan dengan suara ini, para ulama tafsir sebahagian yang menyebutkan bahawa Allah menghantar kepada penduduk Antakya itu malaikat Jibril. Allahu Akbar. Bayangkan, penghulu segala malaikat dihantar, Jibril. Bukan malaikat biasa, Jibril yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril itu memegang dua pintu, memegang dua tiang di tepi pintu masuk kota tadi. Kan kota lama ni kan dia ada pintu gerbang kan. Dia ada tiang kanan dan tiang kiri. Jibril AS datang dan dia pegang pintu kota itu, dan dia telah menjerit sekuat-kuatnya. Dengan jeritan tadi, mati semuanya. Dan kalau kita belajar fizik pun, memang bunyi ni dia ada wave, dia ada gelombang kan. Dan gelombang apabila terlalu kuat, dia akan berupaya untuk menghancurkan anggota-anggota dalam kita ni. Organ dalam ni, paru-paru, hati, limpa. Ini semua anggota dalam ni, organ-organ dalam ni semuanya lembut. Apabila manusia ini terkena gelombang yang sangat kuat, maka anggota dalam ni boleh hancur lebur, boleh pecah. Bahkan telinga ni pun boleh pecah, mata boleh pecah, hati dalam ni boleh pecah. Maka boleh jadi itulah yang berlaku kepada penduduk Antakya.
Apabila malaikat Jibril dia pegang pintu kota tu dan dia menjerit sekuat-kuatnya, dengan jeritan tadi pecah lebur habis seluruh penduduk Antakia. Kalau tak pecah zahir pun, dalam ni pecah, anggota dalam ni pecah, lalu matilah mereka bergelimpangan. Ya, inilah akibat inilah kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi mudah-mudahan kita ini sentiasa menerima ajaran para rasul, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib memang tidak ada kompromi, memang kena buat. Yang haram memang kena tinggal. Dan manakala yang sunat kita cuba sedaya upaya, kerana itu adalah ajaran rasul. Perkara-perkara yang sunat kita cuba sedaya upaya untuk amalkan, dan perkara yang makruh kita cuba sedaya upaya kita untuk tinggalkan. Dengan cara itu maka kita tergolong di kalangan orang-orang yang mengikuti para rasul. Sesungguhnya para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama la yas'alukum ajra. Dia tidak pernah meminta sebarang upah, tak pernah minta upah daripada kita. Maka sewajarnya kita mengikhlaskan diri kita untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kisah Habibun Najjar yang kita kongsikan daripada surah Yasin ini dapat memberikan pedoman kepada kita. Kita ambil pedoman, pegang baik-baik, kita amalkan mana yang boleh diamalkan, dan mana yang tidak boleh diamalkan maka kita tinggalkan jauh-jauh dan kita jadikan dia sempadan. Seperti mana keingkaran penduduk Antakia tadi, kita jadikan dia sempadan, jangan kita ikut dia. Dan kisah ini mudah-mudahan kita dapat sampaikan pada orang lain, pada anak kita, cucu kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi masalan. Wadrib lahum masalan. Allah perintahkan supaya Nabi SAW kisahkan kisah ini kepada umat supaya menjadi masal, supaya menjadi tamsilan, supaya menjadi pedoman buat kita semua. Maka mudah-mudahan itulah yang berlaku. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dapat meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada salah silap, saya mohon maaf daripada para muslimin dan muslimat. Sekian saja untuk pagi ini. InsyaAllah semoga bertemu lagi pada Jumaat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.